Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan cikgu, kembali lagi kita untuk kita mendalami berkongsi mengenai mata pelajaran pendidikan ibadat darjah 5. Baik, boleh rujuk pada slide share yang cikgu berikan dan dengar dengan teliti. Sebelum kita lakukan perbincangan lanjut, soalan-soalan huraian serta latihan di grup WhatsApp ataupun Telegram masing-masing, insya-Allah. Baik, jangan lupa like, share ataupun subscribe untuk ikuti segala perkembangan info-info mata pelajaran lain, insya-Allah. Baik, tajuk kita ataupun bab kita pada hari ini ialah bab 3. Pelajarannya perkara yang membatalkan solat. Baik, perkara yang membatalkan solat maksudnya solat itu penting. So jadi ada beberapa perkara yang mengganggu, yang mengakibatkan solat kita terbatal. Kita dah semayang, dah ambil semayang, nak semayang subuh ke zuhur ke, semayang 5 waktu atau semayang sunat. Sedang elok kita dah bersedia angkat takbir Allahu Akbar. Kita akan laksanakan 13 rukun solat hingga selesai, ikut tertib satu persatu hingga salam yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, dan diikuti salam kedua. Baik, sepanjang kita nak melaksanakan solat tersebut, ada pergerakan, bacaan dan sebagainya, ada beberapa perkara yang jelas sekali boleh menyebabkan terbatalnya solat kita. Terbatalnya apa maksudnya? Terbatal itu kita perlu melakukan mengulang semula mengulang semula solat kita bermula daripada awal hingga ke akhir, ikut tertib. Perkara-perkara yang menyebabkan terbatal ataupun menyebabkan kita perlu ulang solat semula ialah apa dia? Yang pertama, kita bercakap dengan sengaja. Anak-anak tahu tak? Kita tak boleh bercakap dalam semayang. Kita maksud bercakap dalam semayang ini bukan bercakap dengan Tuhan. Bercakap dengan Tuhan ataupun Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan kaedah kita membaca doa, membaca bismillah, membaca surah. Itu kita berinteraksi, kita bercakap dengan Tuhan Pencipta kita melalui doa. Maksudnya bercakap dengan sengaja dalam solat itu, contoh Allahu Akbar. Tengah semayang berjemaah ni, orang sebelah kentut. Pet. Awak pun cakap, kau ni tak kata malu kentut. Lepas tu, awak terus sambung Bismillahirrahmanirrahim sampailah habis semayang. Tak boleh. Atau mungkin, agaknya lah dulu-dulu kecil-kecil semayang, time kat sujud tu bergoyang-goyang. Dia sempat tanya, lepas ni nak pergi mana? Lepas ni nak main bola ke tidak? Nak jumpa kat mana? Macam tu. So, tak boleh. Itu kategorinya bercakap dengan sengaja. Ada suara, ada keluar bunyi daripada mulut kita. Apabila cikgu cakap ada suara, ada keluar bunyi, ia merangkumi percakapan. Ada tutur kata antara diri dia dengan orang lain. Dia mengetahui apa yang dilafazkan daripada mulut dia. Berbeza pula dengan tengah semayang Allahu Akbar, Hashum, lepas tu dia cakap Subhanallah. Itu bukan kategori bercakap. Mungkin dia bersin. So jadi benda tu tidak disengajakan. Bercakap ini memang niatnya dia nak berbual. Berbual dengan orang sebelah, ataupun agaknya semayang tak khusyuk, nampak dinding, lawa pula lah dinding ni. Dengar dengan lafaznya sampai ke telinga. Suara-suaranya begitu. Boleh jelas? Cikgu ringkaskan dulu nanti kat dalam grup WhatsApp perbincangan lanjut dan latihan baru kita detailkan. Sebab cikgu nak ringkaskan untuk bahagian ini. Pelajaran 3 kita bagi dua. Bahagian 1, bahagian A dan bahagian B. Nanti kita urai. Yang kedua, kita tengok dekat sini. Apa dia? Melakukan pergerakan yang banyak dan berturut-turut. Ringkasnya macam ni. Tengah semayang sangap. Tahu tak sangap tu apa? Sangap tu macam dia mengantuk. Orang mengantuk. Macam itu kan. Dia nganga mulut. So dia tutup tangan dia kat mulut. Sekali pergerakan. Cukup. Dia turun, dia dia sambung sembahyang. Tak ada masalah. Kemudian, tiba-tiba nyamuk gigit dekat pipi. Dia tepuk. Cukup berhenti. Lepas tu, gatal dia garu. Garu,
Ada tak garu sekali je? Tak. Ia gatal betul. Dia akan garu 2, 3, 4 kali. Akhirnya sampai puas, sampai merah. Sampai hilang gatal. Dah lebih daripada 3 kali secara betul-betul sebab dia garu. Cuba awak kira awak garu. 1, 2, 3, 4. Baru berhenti. Itu pun kadang-kadang sambung tempat lain pula. Tu dah berturut-turut. So, batal. Melakukan pergerakan yang nyata. Contoh, Allahu Akbar. Handphone bunyi. Pergi angkat handphone ataupun angkat, matikan. Okey, simpan letak kat bawah ke dan sebagainya. Melakukan pergerakannya lebih daripada 3 kali. Dia terus. Tak boleh. Kalaulah in case dia tengah semayang Allahu Akbar dah semayang berjemaah. Orang sebelah ni sakit perut. Dia tinggalkan saf dia. So, awak ada saf kosong dengan orang sebelah sana. Caranya macam mana? Awak langkah, terus rapatkan saf. Boleh. Dengan syarat tidak berturut-turut. Jelas? Okey. Pergerakan yang nyata yang nampak. Contoh tepuk nyamuk tadi tu. Lepas tu dia garu. Garu. Betul-betul punya garu. Okey. Lebih daripada 3 kali pergerakan yang nyata tak boleh. Okey. Korek telinga gatal kan. Tengah semayang. Korek sampai terkejam mata. Contoh. Okey. Pun tak boleh. Faham anak-anak? Okey. Seterusnya kita tengok yang ketiga. Berhadas kecil dan besar semasa solat. Benda ni basic. Hadas kecil, hadas besar apa dia? Buang air besar, air kecil. Tengah semayang, terkincit. Batal. Terkeluar titisan air kencing. Batal. Tapi biasa kalau dah akhir balik dah besar-besar, dah jam 5, dah jam 6, dah jahaz, tak ada isu-isu ni. Biasa jadi macam gini, contoh macam Upin, macam anak-anak yang kecil-kecil macam tu. Dia dah jam 1, 2, 3 nak ikut-ikut semayang, tiba-tiba terkentut rupanya tersekali dengan cerit-berit. Terlekat najisnya. Tak boleh, terbatal. Perlu bersihkan najis, tukar pakaian tu semua, ambil wuduk semula, semayang semula. Macam tu. Okey, benda yang menyebabkan hadas besar, hadas kecil tak boleh sama sekali. Kena batalkan semayang tu, berhenti, tukar kain tu, bersihkan najis tersebut, tukar kain yang kena, pakaian ataupun seluar. Atau pakai pelekat ke kain batik tu. Bersihkan tempat semayang, terus boleh semayang semula. Dengan syarat dah ambil wuduk, semayang pada awal. Itu jelasnya. Boleh anak-anak Hadas besar, hadas kecil. Faham? Baik. Seterusnya. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Tengok. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Apa najis tak maafkan? Najis yang berat. Baik, tidak batal solat jika terjatuh najis yang kering ke atas pakaian ataupun badannya. Lalu dikibaskannya sebaik saja ianya jatuh. Tarik cicak contoh. Terkena. Ataupun terkena dekat tu tapi kering. Ataupun rasanya macam agaknya bangkai belalang. Terkena tapi dia kering lah. Tak ada apa. Sekarang ni isunya najis yang tidak dimaafkan. Tengah semayang, agaknya penuh masjid, awak semayang kat luar. Tarik burung tu jatuh atas awak punya baju. Pakaian awak tarik tu cair. Najis. Bersihkan pakaian tersebut, tempat najis tadi. Tukar pakaian, semayang semula. Faham Itu najis yang tidak dimaafkan. Boleh? Baik. Berat. Najis yang berat lah. Baik, seterusnya. Saya nak sentuh sikit. Ia jatuh, iaitu sebelum berlaku masa tomak mina ataupun terjatuh najis yang basah. Yang tadi taik burung contoh. Terjatuh najis yang basah. Lalu dicampakkannya bersama dengan tempat yang terkenanya itu sebelum berlaku masa tomak mina, tetapi digenggam ataupun tanggungnya. Tanggungannya. Istilahnya dekat sini kalau benda tu jelas-jelas basah, ada air sebagainya, tak kering, so tetap kena bersihkan. Boleh anak-anak? Taik burung lah contoh. Ataupun mungkin agaknya
Okey, tiba-tiba semayang, bangkai tikus tu jatuh atas pakaian awak. Tak tikus tu dalam memang berat. Berdarah pula tu. Darah sifatnya najis. So, basah. So, kena uruskan sebaik mungkin. Boleh Baik, seterusnya. Okey, 5. Terbuka aurat. Biasa perempuan lah. Tengah semayang, dia pakai telekung. Telekung kan panjang kan, lebar kan. Tengah semayang, Allahu Akbar. Angin tiup. Telekungnya bergoyang-goyang. Dia kena cepat-cepat tutup. Angin kuat. Kalau semayang berjemaah, cepat-cepat tutup. Jangan sampai ternampak auratnya. Tapi tak boleh lebih daripada 3 kali. Okey. Maksudnya pergerakannya. Angkat sekali je untuk terus pegang kuat-kuat telekungnya. Okey. Rapatkan kat perut ataupun dada. Contoh begitu. Okey. So, alternatif lain, janganlah buka kipas kuat-kuat. Kalau takut telekung tu nampakkan aurat awak. Nampak je aurat, batal. Tapi kalau contoh dia nak terbang, awak cepat-cepat tarik, tak ada masalah. Okey. Seterusnya, apabila contoh benda tu nak terbang, awak sempat tarik, tak batal lah. Tetapi kalau ternampak aurat, lepas tu awak punya tu berulang kali. Dah buat sekali. Sekali kedua jadi. Kali ketiga, keempat, batal. Okey, matikan kipas, cari tempat yang betul-betul tak kena. Lepas tu pastikan telekung tu tak menyebabkan terbang lagi. Okey, semayang semula istilahnya. Boleh Okey. Baik, seterusnya. Okey, makan dan minum macam biasalah. Okey. Tengah semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba nak sambung baca surah Al-Fatihah, ada rasa macam ada kacang lebih-lebih. So, awak sambung kunyah. Ataupun agaknya basah-basah, macam ada gula-gula dekat bawah gigi. Habiskan dulu. Kesik pakai lidah. Ataupun awak juirkan. Tapi awak rasa kan. Manis lagi lah sebenarnya. So, batal. Okay, tengah semayang haus. Okay, sempat minum dan sebagainya pun batal. Senang cerita apa yang menyebabkan makan dan minum masukkan sesuatu ke dalam rongga mulut. Okay, dengan sengaja ketika semayang, batal. Okay, cikgu cakap dengan sengaja tau. Maksudnya, memang nak minum, memang nak makan. Bahkan orang suap pun tak ada. Okay, kena semayang semula. Settlekan lah. Time awak nak makan. Time nak minum. Lepas tu solat. Okay, faham? Okay, jangan sibuk semayang main-main sambil makan dan sebagainya. Tak boleh. Sia-sia sahaja. Faham Baik. Baik, tambahan lagi jika tidak diketahui perkara itu haram dan tidak atau terlupa, tidaklah membatalkan solat dengan syarat ianya. Contohlah, agaknya tengah semayang, tengah baca, tiba-tiba ada macam alamak, macam ada sesuatu macam tak sedap kan. Lepas tu awak tertelan. So, itu tak sengaja, tak ada masalah. Tetapi kalau memang dah tu, manis, cari lagi. Cari lagi gigi lain. So, tak boleh, batal. Okey, faham Tak sengaja ataupun memang awak tak tahu. Tak ada masalah. Okey, seterusnya. Okey, 10. Okey. Ketawa. Agaknya lah tengah semayang pakai kain pelikat lelaki kan. Tiba-tiba ulat gonggok masuk. Dia pun ketawa. Atau contohlah, tengah semayang, berjemaah semayang Jumaat, ada orang ni dia lambat. Dia lambat masuk saf. Tiba-tiba dia nak cepat, dia lari-lari tersandung jatuh. Awak pun menahan ketawa sampai bahu awak bergerak-gerak, sampai keluar-keluar air mata. So, batal. Semayang semula. Begitu. Okay, ataupun ketawa sampai bunyikan suara dan sebagainya. Itu dah termasuk berbual-bual dengan sengaja. So, batal. Faham semayang kita kena serius. Tak boleh main. Sebab apa? Nak berjumpa dengan Allah. Boleh anak-anak? Okay. Baik. Ketawa yang nyata dengan mengeluarkan 2 huruf ataupun lebih, atau 1 huruf yang memberi faham maksudnya. Yang macam gitu bunyinya. Batal. Okay. Kalau macam dia cuba tahan, dalam hati istighfar, astaghfirullahalazim, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau dah bunyi dengan gaya-gaya, pergerakan dan sebagainya, meleleh mata, batal. Semayang semula.
Okey, dan yang terakhir murtad. Murtad ni apa? Keluar daripada Islam. Sama ada dinyatakan dengan perkataan, sama ada dia lakukan perbuatan ikut agama lain dan sebagainya, batal. Okey, so dia kena kembali kepada Islam dengan cara apa? Mengucap dua kalimah syahadah. Okey, laksanakan perintah Allah, bertaubat sebaik mungkin. Itu. Faham ya anak-anak? Baik. Untuk perkara-perkara lain yang membatalkan solat dan bahagian 2 kita akan sambung untuk